Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita boleh dapat menyambung semula kuliah yang terbentuk selama 2-3 bulan. Dan insya-Allah dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan, dan mudah-mudahan kalau panjang umur kita berpuasa dah 30 hari. Kalau pendek umur berpuasa betul selama-lamanya. Tapi yang tadi nak puasa 30 hari nak puasa lama-lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal jannah la tubakhkhar wa tuzayyin al-hawl al-hawl lidukhul syahr Ramadan. Fa idza kana awwal lailatin min Ramadan habat rihun min tahti al-'arsh yuqalu laha al-muthirah fasabbiqu warqa asjar jannah wa hilaq al-masari' fayasma'u lidhalik taninun lam yasma' as-sami'un ahsana minhu fatabruzu al-hurul 'ain hatta yaqumna 'ala syarr jannah." Ini maksudnya syurga la tubakhkhar. Tubakhkhar ni maknanya diukap, diasap dengan asap wangi. Wa tuzayyinu, dan dihiaskan. Syurga dihiaskan awal Ramadan, kerana masuknya awal Ramadan dari tahun ke tahun. Tiap-tiap tahun syurga dihiasi apabila masuk bulan Ramadan. Berbeza dengan kita, masuk air raya dihiaskan rumah-rumah. Syurga dihiaskan awal Ramadan. Rumah kita dihiaskan awal Syawal. Semua baru, dansi baru, TV baru, penutup TV pun baru. Sampai TV pun berkata, tuan rumah dia tutup baru TV tu. TV berkata, aku tutup, tuan rumah tak tutup, dia. Kemudian masuk awal Ramadan, angin yang bernama al-muthirah bertiup di syurga. Maka tiap-tiap daun syurga pun bergerak, dan juga terdengar bunyi yang sangat indah yang tak pernah dengar oleh orang lain sebelum ini. Maknanya awal Ramadan nama syurga dihiasi, dan daun-daunan syurga pun bergerak-gerak, berbunyi, sehingga bunyi-bunyian dalam syurga itu terlalu indah, tak pernah dengar oleh siapa pun sebelum ini. Nak masuk Ramadan tu, maknanya Ramadan ini merupakan bulan yang sangat indah. Bukan saja kita mendapat keberkatan, rahmat, tapi syurga pun standby. Syurga. Kemudian apa dia kata? Fatabruzu al-hurul 'ain hatta yaqumna 'ala syurhil jannah fayunadina hal min khatimin illallah ta'ala yuzawwilullah ta'ala minna thumma yaqulna yadwan ma hadhihi laylah yuhyahunna bitasbih fa yaqulu ya khairal hisan hadi awladin min syarab. Maknanya berkata, tiba-tiba muncul bidadari pun muncul, dan mereka duduk di anjung-anjung syurga dan berkata, siapakah bakal meminang kami supaya Allah kahwinkan kami dengan mereka. Nampak ada harapan bidadari menunggu.
ya, bidadari menunggu ketibaan para peminang yang meminang mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disoal orang, mengapa disebut dalam hadis, dalam Al-Quran tersebut bidadari, tak disebut bidadari? Mengapa kalau orang perempuan yang bujang-bujang amal kuat tak disediakan kaum lelaki untuk berkahwin dengan mereka? Pasal apa? Hamka pun sebut dalam soal jawab agama dia. Setakat saya mengajar lama lagi, dia kata, belum pernah ada wanita bertanya mengapa kaum lelaki disediakan bidadari, perempuan tak disediakan bidadari. Pasal orang perempuan itu malu nak bertanya. Man kalau ada orang tanya, muka tak malu itu. Jadi maknanya, mengapa tak sebut? Itu adab Al-Quran. Kalau orang tanya soalan mengapa tak disebut, itu adab dia. Al-Quran tak cerita benda pelik-pelik. Otomatik kita faham bahawa sungguhnya kalau disediakan untuk lelaki seorang isteri, maka perempuan disediakan seorang suami untuk mereka yang tidak bersuami. Otomatik lah. Ya? Baik, bidadari telah pun bertanya-tanya, mana-manakah orang yang minang kami ni, supaya Allah kahwinkan kami dengan mana. Bidadari pun rasa seronok nak berkahwin dengan orang-orang yang rajin beribadat. Memanglah kalau dalam kitab yang lain timbul persoalan kadang-kadang orang perempuan kami. Jadi kami ni jadi apa? Soalan kami ni, kaum wanita yang isteri kita ni jadi apa? Sebenarnya Allah Ta'ala Maha Adil. Kaum wanita yang beramal dalam dunia ini lebih cantik daripada kerana kaum wanita ini kelebihannya mereka itu beramal. Bidadari tak beramal, disediakan saja untuk ahli-ahli syurga. Kaum wanita yang beramal, mereka lebih indah, lebih cantik daripada bidadari. Ajar. Okey. Yang pening dia. Dan dia jadi permaisuri. Jadi apa mengembangkan, dan di syurga nanti tidak ada perasaan cemburu langsung. Syurga itu sebabnya Aisyah cemburu. Dia kan dalam dunia kan, Aisyah dia kan manusia biasa, dia isteri Nabi, dia pun cemburu juga. Tapi akhirat besok cemburu. Satu hari Ummu Salamah mengantar lauk kuih kepada Nabi melalui orang gaji dia. Sampai rumah Nabi, Aisyah tanya, ni satu hari ni, kata orang gaji dia Ummu Salamah, dia entahnya mangkuk tu pecah. Nabi senyum je. Itu Nabi canggih tu. Nabi senyum je. Dia tahu perangai wanita dah begitu dah. Itu orang lelaki mungkin faham tak? Cemburu itu biasa, tak cemburu itu pelik. Jadi orang lelaki ni kena faham, bertenang aja. Kalau rumah dia membebel, marah-marah, ingat pemarah laku, dari tunggu aku. Kalau tunggu lah dulu. Maksudnya habis. ثم يقول يا رضوان ما هذه الليلة فيحييهن بتلبية فيقول يا خيرات الحسان هذه أول ليلة من شهر رمضان. Bila dari pun tanya, wahai malaikat Ridwan, malam apa benda yang sibuk dengan beramal? Ini malam pertama bulan Ramadan. Jadi kita ni masuk Ramadan, kita rasa gembira, seronok, berbahagia. Maka Allah pandang kita dengan pandangan rahmat.
Jadi kalau Allah pandang kita dengan rahmat, adalah tanda-tanda ahli syurga. Masuk awal kamu. Sono tak ada risau lah. Ramadan pula, kena puasa pula, rimas dia. Tapi rasa begitu, suka, ada harapan. Dia nak ta'ala bihirullah. Fayaqul Allah ta'ala ridwan iftah abwab al-jinnah bisahimin min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya Malik aghliq abwab jahannam an as-saimin min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya Jibril ihbit al-ard fasaffit marad asy-syayatin wa ghullahum bil aghlal thumma akhdhibhum fi dujjil bihar hatta la yusilu ala ummati habibi Muhammad siyamakum. Allah pun berfirman kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, buka pintu syurga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Malik, tutup pintu neraka bagi orang-orang yang berpuasa. Wahai Jibril, turun ke bumi ini, turun dan tangkap syaitan-syaitan itu, ikat, campakkan ke dalam lautan supaya mereka tidak merosak puasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekerja belaka. Maknanya si malaikat Ridwan yang jaga syurga buka. Malaikat Malik jaga neraka, tutup. Jibril turun. Ada juga soalan, dia kata kita baca dalam rukun iman, maka kita boleh kali 10 malaikat kan, termasuk Israfil. Kerja Israfil apa? Kerja ni meniup sangkakala, meniup sunai, tumpit. Sekarang buat apa? Sekarang dia tenang, tak kerja. Sekarang dia kerja. Dia sekarang bekerja sebagai Bilal. Israfil Bilal, azan. Azan dia didengar oleh seluruh bumi ini. Yang tak dengar kita dan jin tak dengar. Yang tak menatang dengar azan Israfil tu. Kuat suara dia tu. Terus dia tiup sekali tu. Mikail, apa kerja dia? Adakah ia hantar rezeki dia? Tak, kerja lain. Dia jadi imam di Baitul Ma'mur. Jibril, wahyu dah tak ada dah. Nabi dah tak ada. Kan apa? Kopi dia. Dah, dia ada kerja. Iaitu kalau mana-mana negara yang buat maksiat, Jibril lah buat kerja. Itu sebab satu hari Quran sebutkan Allamu syadidul quwa. Nabi diajar, dibawa wahyu oleh Jibril yang sangat kuat. Nabi pun tanya Jibril, cuba ceritakan kekuatan kau wahai Jibril. Kata Jibril, kekuatan aku ialah aku ada 600 pak 600. Terbang ada berapa? 2 je, 4. Dia 600. Lajunya Jibril. Dan dia aku pernah angkat negeri Jordan 4 wilayah. 4 wilayah. Tiap satu wilayah itu ada 400,000 pejuang peperang. 400,000 rakyat lain, tentera saja. Aku angkat negeri itu, 4 negeri sekali angkat. Tinggi-tinggi yang tinggi sampai ke langit. Kalau berkukuk ayam di bumi itu, dengar orang-orang yang di langit. Kalau anjingnya langit penuh. Dan kita balik dengan lempas bawah. Itu kebatan Jibril. Itu yang terbalik. Jadi laut mati tu. Nabi itu lain. Satu hari aku tampar Iblis tu, dia kata. Iblis duduk di Palestin tu. Dia tampar Jibril. Kelantik ke India. Dekat jaga tu. Begitu kehebatan Jibril. Jadi makna negeri ni, kalau sekiranya banyak buat maksiat, Jibril dia turun. Itu sebabnya Nabi bila berdakwah banyak penentangan.
Kata Jibril, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu aku angkat gunung empat saja? Nabi itu sah. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaum aku hidayat, mereka tidak tahu. Tu Nabi Muhammad sayangkan kepada itu, sayang pula. Dia tak tahu. Nabi Nuh kata tak, jangan tinggalkan sebuah rumah orang kafir pun dalam dunia. Itu Nabi Nuh doa. Itu yang banjir. Jangan tinggalkan sebuah rumah orang kafir pun dalam dunia ni. Kan habis lingkup. Itu Nabi Nuh. Muhammad tak. Itulah. Dan Jibril turun ke bumi, dicampakkannya, diikat di belenggu gumbang laut. Timbul juga soalan, kalaulah kiranya iblis ni diikat gumbang laut, mengapa ada orang tak puasa? Mengapa ada orang buat maksiat bang? Jawapannya mudah sangat. Nafsu kerana lebih kuat dari syaitan. Nabi dah aduika nafsukal lati baina jambaika. Musuhmu yang paling ketal ialah nafsumu yang ada di dalam badanmu. Yang keduanya pendapat mengatakan bahawa iblis ikat, tetapi dia masih kuat, kekuatannya lemah sedikit saja daripada biasa. Maka orang-orang yang tak beriman boleh juga dikuasai oleh iblis. Itu faham iblis. فيقول الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان 3 مرات هل من سائل فأعطيه سؤله هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. Dan Allah berfirman tiap-tiap malam tiga kali. Apa dia kata? Mana-mana orang yang mohon, aku perkenankan. Mana-mana orang yang bertaubat, aku taubatkan. Mana-mana orang yang beristighfar, aku ampunkan. Jadi maknanya dalam Ramadan ni permohonan dimakbulkan. Orang yang bertaubat ditaubatkan, orang yang beristighfar diampunkan. Jadi kita jangan lepas peluang lah, maknanya minta. Tapi sebenarnya kata di Luqman, wahai anakku, amalkan membaca Allah maghfir, ya Allah ampunkan dosaku. Mudah-mudahan waktu engkau berdoa itu serentak, tepat waktu mustajab. Bila masa. Maka kalau bulan lain pun ada masa, maka Ramadan lagi lebih lah. Jadi sekarang Ramadan ni kita banyak masa untuk nak minta. Memanglah kadang-kadang tak tahu apa yang nak minta. Itu sebabnya di syurga besok ulama' agak penting. Orang tanya buat apa ulama' di syurga lagi? Orang dah minta sayang lah. Di syurga ulama' agak penting pasal kita nak tanya dia apa yang minta lagi ni. Dan minta macam-macam, tak tahu nak minta. Mustahil juga ulama' tu. Tak tanya wirid tak tanya dah. Wirid tak tanya semayang tak tanya dah. Nak tanya ni nak makan benda apple dah makan, limau dah makan, nak makan benda lagi. Tak tahu nak minta apa lagi. Itu mustahil lagi syurga. Jadi bulan Ramadan ni kita dah sembahyang witir di masjid surau. Nanti malam kita nak sembahyang witir lagi atau nak sembahyang tahajud. Kita dah tutup dengan witir. Maka kita sembahyang malam kita buka balik. Mayang kita main witir juga di masjid. Pasal kalau tak witir di masjid, kita dah pergi jemaah. Witir tak sunat berjemaah melainkan bulan Ramadan saja. Witir tidak sunat berjemaah melainkan bulan Ramadan saja. Memang Nabi pun sebut wa an utir qabla anam, aku witir sebelum tidur. Kita pun witir sama-sama imam di masjid. Kan sekarang kan balik kan. Sebenarnya boleh imam witir. Bayarlah sama imam. Dapat kan pahala berjemaah. Nanti malam kita bangun bayar. Mayang wuduk 2 rakaat, mayang tawad 2 rakaat, mayang tahajud 2 rakaat ke 4 ke 6 ke 8 ke 10 ke 12 ke. Kemudian semayang hajat, mayang istikharah, dan tutup dengan witir balik.
2 rakaat. 2 rakaat ni sebenarnya bukan witir, itu genap kan. Bila genap dia tak jadi witir, tetapi witir dengan yang 3 tadi masjid tadi. Jadi 5 lagi jadi. Jangan buat 3 lagi, jadi 6. Ada haram hukumnya. La witrani fil lailah, tidak ada witir satu malam. 3 tak boleh. Ingat maka mana yang bolehnya 2 rakaat saja, menjadikan 5 dengan yang 3 tadi tetap tidak witir. Ataupun boleh juga kita bangun sembahyang witir 1 rakaat, bermakna witir jadi 4. 3 sama 3 mesti surau tadi 4. Bila 4 bermakna witir belum selesai. Kita sembahyang tutup balik witir 3, jadi berapa? 7 jadi 3, 1, 3. Kita faham? Pasal banyak orang soalan dia kata saya tak dengar macam itu. Kena tak ada ihya pun ada, baru masih pun ada. Menjelaskan bagaimana untuk meresmikan balik pasal Sayyidina Umar, kalau saya tak silap ingatkan, Umar yang Abu Bakar sembahyang witir sebelum tidur. Sayyidina Umar witir tengah malam. Jadi maknanya ada cara nak melepaskan masalah. Jadi kita malam-malam bangun. Kita kalau malam-malam biasa tak biasa bangun tahajud, tak biasa bangun, memang apa yang nak bangun. Bisa nak tambah untuk menyenangkan bangun tuan-tuan. Kita kalau nak bangun, kita tepat waktu, kita baca innal ladzina amanu wa sholihati kanat jannatul firdaus nuzula habis. Sampai habis ya. Kita sambung, ya Allah ya Tuhanku, bangunkan aku pukul 4 kali. 4 celik betul. Kalau tak celik mata salah masuk. Kemudian untuk nak mudahkan bangun, kita nak tidur, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Macam wirid lepas sembahyang tu juga. Ini wirid mudah bangun. Celik mata terus bangun. Itu terus bangun. Itu bahaya pula. Kalau undang kita ni celik, relax dulu baru bangun kan. Tangan tu bangun, tangan tumbang. Pasal darah ulas biasa. Tapi maksudnya dia memudahkan kita bangun. Bila kita celik tu, dia bangun je. Gitu. Tak ada termenung. Kalau termenung, salah baca juga. Kita dengar macam alhamdulillah betul. Jangan mengantuk. Alhamdulillah. Tahu je lah. Alhamdulillah. Baca betul. Pasal kita orang Melayu ni bagus, dia suka banyak. Kualiti dia tak kira, asal banyak sudah begitu. Yang penting kualitinya, kuantitinya tak berapa penting. Itu sebabnya saya pesan sembahyang tarawih biarlah 8 rakaat, tak payah 20 kalau nak cepat. Kita kan suka nak cepat, buat 8. Kalau rasa boleh lambat, buat 20. 8 pun tak larat, tak payahlah, mudah je. Boleh bayar, kan sunat tu, sunat. Kita nak sunnah ke nak punah? Banyak orang suka buat banyak tapi punah. Kadang-kadang itu saya pesan balik. Tarawih ni, kau tajuk sekejap. Tarawih ni lagi seminggu ni kita cek balik kita punya wirid lepas tarawih tu. Fadlanullah ta'ala wa ni'mah, subhanallah makin ma'bud, tu cek balik supaya bacaannya pun betul, makmum pun jawab betul, Bilal pun betul. Kadang-kadang bila imam kata, bila kata Al-Badrul Munir Muhammad, makmum pun jawab sallu alaihi, depan dia. Well, tak betul lah. Bila sallu alaihi mana apa? Selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat ni?
Semua makmum kata. Bila kita Al-Badrul Munir Muhammad, Imam Bayu sallu alaihi, kenapa? Selawatlah tuan-tuan. Yang nak selawat ni siapa? Dia suruh orang semua suruh begitu. Itu nak betul. Kan macam. Kemudian biasanya kita ni lihat bila semain tarawih, kita sukalah subhanallah malikul ma'bud tu, biarlah bertenang. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah malikul ma'bud, tenang. Pasal Nabi dulu tak buat subhanallah malikul ma'bud tu. Allah Ta'ala nikmah pun tak buat. Nabi buat apa? Nabi lepas salam 2 rakaat, dia relax, duduk 2. Dia tenang, berehat lah. Baru masuk balik sambung 2 rakaat. Tapi ulama kemudian ni, untuk mengelakkan dari berehat-rehat duduk kat luar, buatlah wirid. Nak rehat. Kalau kita rehat macam Nabi rehat, duduk kat luar, air merokok lah. 2 sebatang. Sambung, sebatang lagi ni. 2 balik lah. Tak duduk, tapi duduk sini. Ulama cerdik. Maknanya dia buat selawat, buat macam doa untuk bertenang. Itu ni. Kalau sekiranya kita nak rehat, tak apa. Terus saja bangun 2 rakaat lagi. Tak payah subhanallah ma'bud, tak payah doa pun tak payah. Doa tu Nabi tak buat, tapi kita buat ini untuk mengisi masa rehat tu. Masa rehat. Mengelakkan duduk keluar saja. Tapi banyak orang tak faham. Dia nak buat selawat lagi Allah Ta'ala Muhammad. Kalau Sayyidina Umar hidup di Lempang ni habis kita. Pasal apa? Kita selawat pun nak cepat. Kalau nak cepat tak payahlah selawat, mudah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Allahu Akbar. Orang Mekah kan senang. Kita nak selawat, nak baca doa pun tak ada, baca Alhamdulillah selawat tak ada. Macam mana doa tu nak terima? Undang-undang tak ikut. Alhamdulillah tak ada, selawat tak ada. Undang-undang doa kan itu. Misi ada alhamdulillah, misi ada selawat. Tapi dia nak cepat. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzu min sakhatika nar wa gharal amin. Kan laju. Tak dia. Amin. Kita ubah. Memanglah wayang tarawih ni banyak orang suka laju. Cari mana masjid yang laju. Di masjid tu lah masjid imam baru champion. Tengah jam tak jatuh. Jadi maknanya biar benar. Jangan mamam 8 dah. Nanti malam-malam sambung lagi 2 rakaat jadi 20. Rumah sambung pelan. Kalau rajin. Tak rajin tak payah, tidur je lah. Mungkin suruh buka malam. Semayang semayang akhir Ramadan. Main tahajud, main hajat, syiap. Ramai. Nak biasa, supaya nak biasa. Jadi maknanya tuan-tuan, itu sebabnya kita hajat ni tak malam. Dan sekali ni tak ada hajat atau tak hajat, minta satu kepada Allah, ya Allah makbulkan doaku pada bila bisa aku ni. Bisa bercerita satu kawan ni dia pergi masjid nak sembahyang hajat seorang, orang tak ada. Orang tak nak sembahyang hajat dan tak kain. Mereka masjid seorang tengah sembahyang nampak ada orang masuk masjid. Gelap-gelap sampai. Dia rasa dekat tu. Dia rasa dekat. Habis sembahyang dia peluk dia orang. Saya mau kaya. Menjawab apa tu? Kaya kacang. Rupanya mengalir jual roti. Jadi itu dia. Sebelum itu pergi lebih jauh. Jadi minta. Jadi sembahyang hajat ni ada yang ringkas, ada yang panjang. Bertobat. Memang kita sekarang diperintahkan bertobat istighfar 100 kali sehari, 100 kali. Waktu sahur tu istighfar banyak-banyak, insya-Allah.
Kemudian wa annallaha ta'ala fi kulli yawmin min syahr Ramadan 'inda al-iftar a'taqa alfi atiq minan nar kulluhum qad istawjabu al-'adab fa idza kana yawmul jumu'ah wa lailatul jumu'ah a'taqa fi kulli sa'atin minha alfi minan nar kulluhum qad istawjabu al-'adab. Nah, maksudnya tiap-tiap petang waktu berbuka Allah lepaskan 1,000,000 orang daripada api yang mereka dah jamin masuk neraka tu. Yang dah jamin masuk neraka, waktu berbuka Allah selesaikan mereka, selamatkan daripada api neraka. 1,000,000 orang di atas hari 30 hari. Jadi hari yang ke-30 hari dah dilekatkan 30 juta lagi. Jadi berapa sudah? 60 juta. Selamat daripada api. Kalau istaujabu azab, mereka dah jamin masuk neraka pun Allah ampunkan. Ini kelebihan Ramadan. Itu sebabnya kita waktu berbuka ni, kita Nabi kata apa? Kita ni kita kata ada 2 zaman gembira. Yasa'im farhatan. Orang berpuasa ni ada 2 zaman suka ni. Yang pertama, indal iftar, waktu nak berbuka, suka. Kemudian nanti waktu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pun suka. Dan kebetulan lah, waktu berbuka itu banyak orang dia selesai berbuka puasa. Kita sukalah. Yang kita bukan suka makan sebenarnya, tapi cerita suka nak makan lah kan. Makan pukul 6 pagi tak makan, pukul 6, 7 pun nak makan, suka. Bila azan tak pernah baca Quran, lapang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dekat buku tu. Sadaqallahul azim. Lagi lapang. Kurma pun standby. Tunggu je, masuk tu. Begitu gembira. Itu saya nak pesankan tuan-tuan. Kita ubah. Kita biasanya berbuka puasa ni kita berdoa dulu. Tak kita makan baru berdoa. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, makan terus. Buat kurma 3 biji. Gunanya kurma tu dimakan untuk menambah tenaga. Terus anak-anak kita yang baru lahir sunat disuapkan buah taman di mulutnya. Yang hidupnya ajwa lah. Pasal ajwa tu 2 kelebihannya. Yang pertama mengelakkan daripada sihir. Yang kedua daripada kena racun, termasuklah keracunan. Maka Nabi pesan makan tiap-tiap pagi 7 biji. 7 biji. Kalau kita baca dalam setengah pendapat, kalau kita jalan jauh mengelakkan daripada tidur tak menentu, makan dalam taman juga 3 biji. Mengelakkan jailah itu. Jadi begitu. Tapi masalah ajwa tu kalau makan 7 biji pagi memanglah tak kepala, pasal dia pasal sampingan dia ajwa tu, pasal dia mahal tu je. Mahal tu jadi botak kepala tu. Petang makan sebiji-biji. Air sejuk apa? Guna menolak uap dalam perut. Itu guna buka puasa tu. Kata Dr. Hasbi Siddiqi, jangan makan benda-benda yang pedas waktu berbuka. Makanlah benda yang boleh menyenangkan penghadaman makan. Itu pesanan dia. Jadi maknanya tamar kita makan air sejuk kita makan, bukan air batu. Dan jangan makan terlalu cepat. Azan je makan nasi terus, peranjat perut. Perut kan kosong, penuh. Tuan ingat sejarah Jepun dulu, orang Melayu. Waktu Jepun dia seminggu kita makan, sebulan tak makan, kita tak terus makan. Dia ambil nasi tampak kat perut aja dulu, tampak kat perut. Beritahu perut nasi dia nasi. Memperkenalkan perut tu. Kan yang satu orang dia tentera Indonesia nak beli orang Malaysia tu. Sebulan tak makan nasi, jumpa nasi dia makan, nasi periuk, terus mati. Perut panjang. Kita begitu. Untuk mengelakkan daripada nak sampai maghrib tak larat. Dah makan banyak. Itu sebabnya orang berniaga pandai.
macam-macam kuih dijual. Orang yang kedai tu semua nak beli. Tengok bihun sedap, ketiau sedap, otak-otak sedap, hati sedap, ikan bakar sedap. Siapa sedap? Pasal dia belum makan. Jadi dia punya perasaan nak makan belum turun. Kalau ada orang jual batu-batu panggang tu beli. Tengok berapa kita hadiah. Bagi 2 kilo pun 2 kilo pun. Jadi lepas saja kita berbuka, kita berdoa. Allah melaka sumtu wa aman tu. Kadang-kadang kita sibuk berbuka puasa, berdoa dulu. Berbuka puasa di rumah tak apalah, kurma banyak. Di surau kurma 5 je, orang berenam 7. Allahu akbar, Allahumma lakal. Pejam mata orang sumtu. Tengok ambil langsung. Apa yang sumtu lagi? Buka dulu. Jangan keluar kabut. Jangan maghrib, jangan tinggal jamaah maghrib. Pasal nanti jumpalah kelebihan apa sembahyang berjemaah tak ada waktu Ramadan lain. Ramadan semua berlebih. Sebab tengok ya, Allah sayangkan kita ni, tengok. Buat baik, niat berbuat baik dapat 1 walaupun tidak buat. Niat buat jahat dapat 1 kalau tak nak buat. Ya. Itu sembahyang berganda-ganda. Puasa tak tahu berapa. Jadi illa sauma fa innahu li wa ana azim. Melainkan puasa je aku yang balas. Mana tak bagi malaikat tulis. Itu. Sebab yang paling penting rohani puasa itu yang penting. Ramai orang takut batal puasa. Tak ramai orang takut batal pahala puasa. Bila batal puasa dia kena khabar. Dia takut. Batal pahala puasa orang tak takut. Kan rugi dia. Pahala tak ada, puasa ada, pahala tak ada. Tapi yang takut pahala dia tak ada. Habis puasa kam min sha'imin lail salam syami ilju'ul akash. Beramai orang puasa yang dapat lakukan janji. Pahalanya tak ada. فإذا كان في آخر يوم من شهر رمضان أعتق في ذاك اليوم بعاد من اتقى من أول شهر إلى آخر. Penghujung Ramadan Allah ampunkan bagi sebanyak-banyak bilangan yang diampunkan, yang diselesaikan, yang diselamatkan daripada neraka sebanyak begitu. Jadi penama 1 hari 1 juta, 30 hari 30 juta, campur sebulan 30 juta, jadi 60 juta. Tambah lagi 30 juta lagi. Itu kan banyak orang selamat daripada api neraka. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni tak nak masukkan kita neraka sebenarnya. Tuhan nak semua surga. Diberi berbagai kelebihan, keistimewaan, rahmatnya. Kepada kitalah yang patut bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Fikir ini. فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل ويهبط في كبكبة من الملائكة إلى الأرض ومعه لواء أخضر فيركزه على الكعبة ولسيت 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر فينشرهما تلك الليلة يجاوزان المشرق والمغرب. Kemudian pada Lailatul Qadar Allah perintahkan Jibril turun bawa kumpulan malaikat dan memecahkan bendera di Kaabah, dan kemudian dia kata dibagi dia ada 600 kepak dan 2 tak buka melainkan Lailatul Qadar. Dia pergilah ke Masjid Maghrib dan terus perintah malaikat bersalam kepada orang-orang yang duduk diri beramal, tidur, tasbih, tahmid, dan bersiapa yang malaikat salam dia maka dia akan dimasukkan ke syurga. Jadi itu qadar. Jadi nak faham baca qadar ni sebenarnya kita nak tunggu malam ganjil. Yang senang tunggu malam 10 hari senang, kita tentu dapat. Maknanya malam 21, 22, 23, 24 akhir. Memanglah kalau orang malas tunggu malam yang
apa nama, ganjil. Jadi 21, 23, 25, 29, 5 hari je. Malam lagi malam 27. Malam lagi tak payah. Jadi tahun lepas kita tak tahu dapat tak dapat kita datang. Tak payah pergi esok tengok matahari, tak payah. Beramal aja malam senang. Memang lebih kurang kita Tuan Badri nak sebut kalau puasa hari Senin terketar malam siang, dia kata dia punya pengalaman tepat. Itu pun boleh juga. Tapi yang eloknya kita beramal kat malam. Dan asalkan beramal maghrib malam tu dapat tu qadar. Tapi maghrib ajalah. Kita buat maghrib, kita isyak, kita subuh, kita tarawih, kita tahajud, penuhlah dapat semalam tu. Jangan dikira amalan yang sedikit, dikira apa namanya masa dipakai, itu tentu hari-hari aja. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa bersama Allah. Jadi tuan di bawah ada CD, kalau tuan berhajat ada jual-jual. Lagi RM5 CD ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi du'aana wa khallis minal fitani asrarana washghal bil i'tibar aftarana wa qina sharra wasawisi syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu 'alaina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum